Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waffiqna taufiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya, wa yukrahul mabitu biha, dan makruh bermalam biha bil maqbarah, di perkuburan. Jadi bermalam di perkuburan, hukum dia adalah makruh. Sebab dia makruh kerana bukanlah ataupun kerana dia kita duduk di tempat kubur ni, dia jadi takutlah, jadi geru, jadi takut, hati kita pun tak tenang. Sebab itulah hukum dia makruh. Baik. Katanya, wa yundabu satrul qabri bi thawbin wa in kana rajulah. Dan disunatkan menutupi kubur dengan kain ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Wa in kana rajula wa in kana al-mayyitu rajula, sekalipun si mati itu adalah laki-laki. Baik. Jadi apa hak yang disebut oleh Imam Nawawi bahawasanya ketika kita memasukkan mayat ke dalam kubur, maka sunat kita meletakkan kain ataupun menutupi kubur dengan selai kain. Okey, kita tutup kubur dengan selai kain ketika kita memasukkan jenazah ke dalam kubur. Kerana dia sunat buat begitu kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra, yang mana Nabi SAW pernah menutupi kubur Sa'ad bin Mu'adz dengan kain. Namun hadis ini adalah hadis yang sanadnya lemah. Sebab itulah menutupi kain ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur bukanlah perkara yang disepakati oleh ulama, hukum dia disunatkan. Namun menurut pandangan sebahagian daripada ulama, hukum dia disunatkan walaupun jenazah itu lelaki, kerana di sana ada hadis, walaupun hadis itu dinilai dhaif oleh sebahagian daripada ulama ataupun dinilai dhaif oleh ulama hadis, cuma di sana ada alasan yang lain yang menguatkan, iaitu penutupan kain ketika menurunkan mayat ke kubur, ia lebih menutupi si mayat itu sendiri, lebih menutupi. Jadi orang yang ada keliling kubur, mungkin masa kita waktu mayat saat itu adalah benda-benda yang mungkin terselok dan seumpamanya, maka lebih menutupi si mayat dengan cara kita menutupi kain di atas kubur. Jadi ada orang ni pegang sikit, orang ni pegang, orang atas pegang masa kita waktu turun. Baik, walaupun lelaki. Tapi kalaulah jenazah itu perempuan, itu memang ramalah ulama mengatakan sunat ditutupkan kubur dengan kain. Jadi kita mayat ni ada mayat lelaki dan ada mayat perempuan. Kalau mayat perempuan, itu memang ramah. Memang ramai ulama-ulama di zaman salaf sekalipun yang mengatakan sunat menutupi kain mayat perempuan yang akan diturunkan ke kubur. Manakala mayat lelaki, itu berlaku khilaf. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga sunat. Sebab itulah Imam Nawawi kata wa in kana rajulan. Seterusnya sunat juga wa ay yaqul, bahawa berkata. Orang yang buat turun mayat ke kubur dia kata mana? Berkatalah ia orang yang memasukkan mayat ke dalam kubur. Sunat orang yang memasukkan mayat dalam kubur dia berkata,
Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan mayat ke dalam kubur, Rasul baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka sunat kita baca begitu. Wala yufrashu tahtahu syai'un wala mikhaddah. Dan tidak disunatkan, tidak dituntut. Yufrashu tahtahu, dihamparkan di bawahnya, di bawah si mati. Tidak disunatkan dihampar di bawah si mati. Jadi kita letak kain ke, ataupun letak kapek ke, letak totu ke, letak tikar ke, hukum dia adalah tidak disunatkan. Tak perlulah kita letak apa-apa hamparan di bawah si mati dalam kubur. Ada di tempat kita setengah orang tu dia letak tikar tu. Dia letak tikar di dalam keranda, dia letak tikar dalam keranda, lepas tu dia pun letak mayat di atas tikar tersebut. Maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang dituntut. Bahkan hukum dia adalah makruh kerana mengsia-siakan harta. Perkara hak yang kita letak di bawah si mati, sebenarnya orang hidup lebih berhak terhadap perkara tersebut. Itu termasuk dalam idha'atu mal, mengsia-siakan harta. Sebab itulah hukum dia adalah makruh. Baik. Wala mikhaddah, dan tidak sunat juga diletakkan bantal. Cari bawa bantal atau lapis bawah benda kepala mayat, itu tidak disunatkan. Jadi biarlah kepala dia berbantalkan, ataupun pipi si mati berbantalkan tanah. Cukup dah berbantalkan tanah. Seterusnya katanya wa yukrahu dafnuhu fi tabut. Makruh menanamkan si mati, menanamkan mayat di dalam tabut, dalam kotak. Makruh tanam mayat dalam kotak. Jadi hak yang dituntutnya, hak yang disunatnya adalah dikebumikan si mati, sama ada dengan cara lahad ataupun dengan cara syak. Kita buat lahad ataupun syak. Baik, jadi kebumikan si mati, letak dalam kotak, maka hukum dia adalah makruh dengan kesepakatan ulama. Jadi kita kena berhati-hatilah. Di tempat kita ada kanda tu kotak lah, kanda dia buat kotak lah. Dia kotak dah kanda tu. Kotak ni kira tutuplah ke 4 penjuru. 4 penjuru. Ataupun kalau kita boleh kata 6 penjuru. Atas, tepi, bawah, depan, belakang, tutup belakang. Kotak dah tu. Jadi hukum dia sebenarnya adalah makruh. Jadi elokkanlah. Jadi cuba kita buat perkara hak yang sunnah. Perkara hak yang sunnah. Tempat hak yang boleh buat lahad, buat lahad. Tempat yang boleh buat syak, buat syak. Jadi kalau masing-masing kata tak boleh belaka, tak mau cuba, maka akhirnya benda yang sunnah akan hilang begitu. Sepatutnya benda yang sunnah ni kita kena berusaha untuk dilakukan. Jadi kalau boleh buat lahad, kita buat lahad. Kalau boleh buat syak, kita boleh buat syak. Dia sebenarnya kita boleh buat. Sekurang-kurangnya kita boleh buat syak. Tapi oleh kerana masyarakat kita, hak yang pandai, tak pergi turun kubur. Hak yang tinggal duduk gali kubur tu, orang-orang ngisak je. Orang-orang kat setengah-setengah tempat lah, bukan semua tempat. Setengah-setengah tempat. Jadi akhirnya benda tu tidak dapat dilaksanakan. Jadi tidak dapat dilaksanakan. Jadi kita benda-benda lagu ni comel, kita biar duduk depan untuk kita melaksanakan apa yang diperintah oleh agama. Cuma tidak makruh kalau kita kebumikan si mati dalam tabut, dalam kotak, illa fi ardin nadiyah, melainkan pada bumi ataupun pada tanah yang berair. Cakap kita tanah hak yang lembab, tanah hak yang berair. Nadiyah maksudnya tanah hak yang berair lah. Tanah berair tak ada masalah lah, bolehlah kita letak dalam kotak sebab ada hajat. Maksudnya kalau tidak ada sebarang hajat, sebarang keperluan, maka makruh kita meletakkan, kita tanam si mati dalam kotak. Tapi kalau ada
keperluan ada hajat sebagai contoh tanah tu berair, au rikhwah ataupun tanah saat ni tanah tanah macam ke tanah pasir, tanah tidak kemah, tanah lembek, tanah tidak kemah, macam tanah pasir gitu, maka tak apalah kita nak letak dalam kotak pun. Itu ada hajat. Ketika tak ada hajat, hukum dia makruh. Seterusnya, wa yajuzu dafnu lailan, harus menanam si mati pada malam. Boleh kita tanam si mati pada malam hari. Adapun hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang menanam mengebumikan mayat pada malam hari adalah kerana melihat kepada bimbang hak-hak si mati tidak dapat dilaksanakan. Tapi kalau hak-hak si mati dapat dilaksanakan, kapan pun dengan sempurna, baik semayang pun boleh, maka ketika tu boleh je tanam malam. Tanam pada malam hari hukum dia adalah harus. Kerana kalau kita tengok Aisyah, apabila dia meninggal dunia, maka dia kebumikan pada malam hari. Begitu juga Fatimah, dikebumikan oleh Sayyidina Ali pada malam hari. Khulafaur Rasyidun selain daripada Sayyidina Ali, semuanya dilakukan ataupun dikebumikan pada malam hari. Dan Nabi SAW pernah juga mengebumikan sahabat dia dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim dengan syarat dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim yang mana Rasul pernah mengebumikan sahabatnya pada malam hari. Sebab itulah kata ulama harus mengebumikan si mati pada malam hari. Melainkan kalau sekiranya dia mengebumikan si mati pada malam hari sehingga terabai melaksanakan hak si mati, kafan tidak sempurna, maka ia adalah dilarang. Wa waqta karahati salati idza lam yataharrah, dan harus menanam si mati pada waktu karahah sembahyang, waktu makruh sembahyang. Ketika matahari terbenam, ketika matahari nak terbenam, ketika matahari sedang terbit, harus, tidak makruh. Baik, harus, tidak makruh. Cuma syarat idza lam yataharrah, apabila dia hak yang tidak sengeleng cari waktu tersebut. Kalau sengeleng nak tanam pada waktu tersebut, maka hukum dia adalah makruh. Kalau tidak sengeleng, maka tidaklah makruh. Jadi Nabi SAW larang dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Rasul larang sembahyang dalam 3 waktu, dan Rasul larang kebumikan dalam 3 waktu ni adalah ketika seorang tu sengaja untuk kebumikan dalam waktu ini. Tapi kalau secara kebetulan, bukan sengaja dia cari waktu ni, maka hukum dia adalah dibolehkan, hukum dia adalah harus, tidaklah makruh. Seterusnya katanya, wa yukrahu tajsisul qabri wal bina'u wal kitabatu alaih. Katanya makruh tajsis, mensemingkan al-qabr, kubur. Jadi kalau kubur kita tanam, patut kita semingkan kubur, maka hukum dia adalah makruh. Jadi elokkanlah kita letak seming di kubur. Hukum dia adalah dilarang. Wal bina, dan buat binaan atas kubur. Jadi kalau kita hak comel-comel, hak paling comelnya kelepok-kelepok ke dipanggil dia. Kepuk. Kelepok pula. Kita nak sebut pun nak pandai. Kepuk-kepuk tu dah etok dah. Atau hak yang comel. Sebab makruh mensemingkan kubur, bina di atas kubur, hukum dia adalah makruh. Nabi SAW larang dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, kata Sayyidina Jabir, nahan Nabi SAW an tujassasal qubur. Rasul larang seming kubur. Wa ayyuktaba 'alaiha, tulis atas kubur, Rasul larang. Wa ayyubna 'alaiha, dibina di atas kubur, Rasul larang. Wa antuta, dan Rasul larang juga jijak kubur. Ini di antara hak yang Rasulullah SAW larang.
Jadi eloklah kita buat benda ni. Hukum dia makruh. Wal kitabatu alaih, dan tulis atas kubur juga hukum dia makruh. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad, tak kiralah tulis dia pun, tulis nama si mati sekalipun, hukum dia adalah makruh kerana Nabi SAW larang. Jadi tulis nama. Ada orang tu dia tulis nama di batu nisan. Ada orang dia tulis nama di kepok dia. Semuanya adalah makruh. Tinggalkan perkara tersebut kerana Rasul larang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Rasul larang tulis atas kubur. Rasul larang. Cuma ada sebahagian daripada ulama melihat kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, yang mana ketika Uthman bin Maz'un meninggal dunia, setelah daripada dikebumikan, maka Rasulullah meminta seorang lelaki itu bawa batu, sutir batu besar. Orang lelaki itu tidak mampu untuk angkat besar dengan batu tersebut, maka Rasulullah SAW angkat batu itu. Rasul angkat sendiri, Rasul sising dengan baju, angkat sendiri batu, dan Rasul letak di kepala kubur Uthman bin Maz'un. Maka kata Rasulullah selepas dia letak batu, kata Rasulullah, ata'allamu biha qabra akhi. Aku nak menjadi tanda dengan batu ini kubur saudaraku. Wa adfanu ilaihi man mata min ahli, dan aku nak tanam kepada tempat ini ahli keluargaku yang meninggal dunia. Jadi Rasul nak jadikan tempat tersebut sebagai ataupun Rasul nak jadikan batu tersebut sebagai tanda. Dia pegang air ni. Air itu. Baik. Kucing ada bom ke? Hilang lah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul kata, aku letak batu besar saat itu adalah untuk aku tanda kubur saudaraku, dan aku nak tanam keluargaku yang meninggal dunia di sampingnya. Maka apabila Rasul letak batu tujuan untuk tanda, maka hukum dia adalah dibolehkan kita letak batu tujuan untuk tanda. Maka di sinilah kata ulama, kalau tulis hanya untuk tanda, maka hukum dia adalah dibolehkan atas pandangan sebahagian daripada ulama. Tapi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan walaupun hanya sekadar tulis nama. Itu kita perlu kena berhati-hati dalam melakukan perkara itu. Jadi kalau kita tengok masyarakat kita memang banyaklah tulis nama-nama di kubur. Bukan setakat tulis nama, bahkan tulis suratul Fatihah pula. Tulis surah Fatihah di kubur. Itu sebenarnya benda yang dilarang. Jadi kita jauhkan daripada melakukan perkara tersebut. Hukum dia adalah makruh. Baik. Bahkan sebahagian daripada ulama menyebut secara jelas bahawasanya menulis ayat Al-Quran di atas kubur bukan hukum dia makruh, bahkan hukum dia adalah haram. Jadi berhati-hati dalam menulis suratul Fatihah, surah Qul Huwa Al-Ikhlas di kubur. Jangan tulislah. Baik. Katanya walau buniya fi maqbaratin musabbadatin hudim. Maksudnya sekiranya dibina pada perkuburan musabbadah yang disabilkan, perkuburan yang diwakafkan, maka hudim. Hudim maksudnya diruntuhkan binaan tersebut. Diruntuhkan binaan tersebut. Sebab perkuburan yang diwakafkan, kita tidak bolehlah nak buat binaan di atas perkuburan tersebut. Sebab wakaf, kalau hak yang tidak diwakafkan, hak milik kita sebab tanah tepi rumah kita, maka dia lebih ringan lagi. Lebih ringan. Tak apalah kalau tidak runtuh kampung sebab tanah kita. Main tanah orang kita buat binaan menyebabkan sempit untuk penggunaan orang lain, maka jelas hukum dia adalah dilarang oleh agama. Baik. Katanya wayundabu an yurashshal qabru bima.
sunat dipercikkan kubur dengan air. Lepas daripada kita tanam, sunat percik kubur dengan air. Dan perbuatan ini dilakukan oleh Nabi SAW setelah dikuburkan anak Rasulullah yang bernama Ibrahim. Lepas daripada dikuburkan Ibrahim, maka Nabi SAW percik air di atas kubur. Baik. Ni hadis Rasulullah percik air di atas kubur anak dia Ibrahim setelah daripada dikebumikan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dikeluarkan juga oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra. Cuma sanad hadis tersebut adalah sanad yang dhaif. Dan tujuan dia dipercikkan air. Baik. Ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut beberapa tujuan. Antaranya adalah untuk antaranya adalah untuk memelihara tanah daripada berterbangan. Tanah yang berdebu. Kalau sekiranya kita tak percik air, tidak lembab, dia akan berterbangan dibawa oleh angin. Satu. Yang keduanya, yang disebut oleh sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i adalah kerana nak ambil tafaul dengan rahmat Allah Ta'ala. Air ni kan adalah Allah Ta'ala ataupun air ni boleh kita mengambil tafaul sempurna baik dengan air. Begitu yang disebut di dalam sebahagian daripada kitab mazhab Imam Syafi'i. Maka itu alasan dia. Tapi kalau tiap-tiap hari ke cuang air, tiap-tiap hari ke cuang air, tu tak lah. Tidak disunat. Tiap kali pergi melawat cuang air, tiap kali pergi melawat cuang air. Tu tak boleh lah. Maksud tak boleh ni bukanlah ditutup buat lagu tu, tak betul buat lagu tu, tak benar. Seterusnya katanya wa yudha'u alaihi hasah, dan diletakkan di atas kubur akan anak-anak batu. Letak anak-anak batu kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW meletakkan anak-anak batu di atas kubur anaknya yang bernama Ibrahim. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, begitu juga disebut oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. Dan sunat juga diletakkan wa inda rasi hajarun au khashabah, dan di sisi kepalanya letak batu ataupun kayu. Letak sebiji batu ataupun sebiji kayu, sebagaimana yang Rasul letak di kepala kubur Uthman bin Maz'un sebiji batu yang besar. Sunat letak sebiji batu. Kita lah ni letak dua tu, batu nisan dua. Kalau sebenarnya satu je sunat dah. Satu cukup dah tak di kawasan kepala. Cuma mungkin tempat kita tak pula di bahagian kaki adalah untuk menjadikan tanda bagi orang yang nak tanam jenazah akan datang, sebab kita tak tahu mana kepala mana kaki. Tapi sebenarnya kalau letak kaki pun mudah je, sebab kita tak kepala tu tahulah mana kaki. Kita tahu arah kiblat, kita tengok ada batu nisan, cakap kita nisan, kita tahu di mana arah kaki. Baik. Seterusnya kata dia, dan sunat wa jam'ul aqaribi fi mawdi'. Sunat mengumpul kaum keluarga pada satu tempat. Jadi anak-beranak kita letak setempat. Tapi letak setempat punya awak pagar. Awak pagar kubur musabbalah. Kubur wakah tapi dia buat pagar. Ni keluarga al sekian-sekian. Ni al wa'iyah. Keluarga wa'iyah. Ni al sa'id.
Tak boleh lah. Tak boleh. Baik. Tapi kalau tanah kita diri, ikutlah. Tak ada masalah lah. Katanya, wa ziyaratul quburi lirrijal. Sunat ziarah kubur bagi lelaki. Tujuan untuk memperingati kematian. Tujuan untuk memperingati akhirat. Jadi orang lelaki sunat ziarah kubur. Jadi ziarah kubur bagi orang lelaki bukan bid'ah, bukan syirik, bukan hukum dia adalah sunat. Hak syirik itu adalah ketika dia pergi ziarah kubur, dia sembah kubur. Dia menganggap bahawasanya mayat dalam kubur saat itu adalah seperti Tuhan. Mitok dengan mayat dalam kubur. Maka itu syirik lah. Tapi ziarah kubur bukan syirik. Itu salah. Itu tak betul. Itu memang tak betul lah. Nabi SAW suruh kita ziarah kubur. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu memang aku larang kamu ziarah kubur. Maka sekarang ni ziarahlah kubur. Ziarah kubur hukum dia adalah sunat. Apatah lagi kata Rasulullah, fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur dia mengingati akhirat. Jadi tak boleh kita nak kata ziarah kubur saat itu syirik. Itu betul, mengarut tu. Itu mengarut. Tak betul. Jadi kadang-kadang ada juga dia pergi tengok di luar negara, contoh di India, di Pakistan ada orang sembah kubur. Atau sebahagian daripada ulama sana dilarang ziarah kubur sebab untuk mengelak daripada sembah kubur. Akhirnya yuk balik kampung, yuk balik Malaysia, dia kata haram orang Malaysia ziarah kubur, takut benda melakukan syirik di kubur. Jadi hak tu tak betul, hak tu salah. Dia benda hak yang baik, tidak boleh kita larang kerana ada dilakukan oleh orang yang jahat. Dilakukan oleh orang yang jahat benda yang salah. Itu tak betul sebenarnya begitu. Kita kena tengok wakil kita lain, wakil sana lain. Tempat kita ni hamba tak pernah jumpa lagi lah orang kita pergi ziarah kubur dalam masa yang sama pergi sembah kubur. Tak jumpa lagi lah akan datang. Wallahualam, tak tahu. Mungkin ada juga orang yang kita berlaku tapi kita di luar pengetahuan kita. Tapi rolik-rolik rata-rata di tempat kita tak ada lah orang pergi sujud kubur, pergi sembah kubur, benda mitok daripada orang hak duduk dalam kubur sebagaimana mitok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lah, hak tu jelas lah. Kalau ada, ia adalah syirik yang besar. Baik. Katanya lagi, wa tukrahu lin nisa, dan makruh ziarah kubur bagi perempuan. Jadi ziarah kubur bagi perempuan hukum dia adalah makruh. Kerana dia makruh, kerana orang puang ni hati dia tidak seperti orang lelaki. Hati dia nipis. Hati dia cepat tersentuh. Takut dia pergi ziarah kubur teringat, akhirnya meratak kematian, akhirnya akan membawa kepada melakukan perkara yang diharamkan. Waqila, dan kata qil tahrum, haram orang puang ziarah kubur, bukan makruh. Sebab dia haram orang puang ziarah kubur kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Majah dan Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur. Rasul melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Tapi pandangan mu'tamad tidaklah makruh, tidaklah haram, hukum makruh sahaja. Kerana di sana ada beberapa perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur. Sebagai contoh, ada seorang perempuan yang Rasul lalu kat kubur, dia nangis kerana kematian seorang anak kecil. Maka kata Rasulullah, ittaqillaha wasbir, ya sesuatu dia bertakwa dan dia kena sabar. Baik. Begitu juga di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Aisyah tanya Rasulullah, kaifa aqul ya Rasulullah, bagaimana kau aku nak berkata wahai Rasulullah apabila aku ziarah kubur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli assalamu alaikum, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tengok,
Jadi Aisyah tanya Rasul bagaimana hak yang perlu dibaca ketika dia ziarah kubur, maka Rasul ajar kepada dia doa yang perlu dia baca. Rasul tak larang pun. Jadi bermakna hukum ziarah kubur bagi perempuan bukanlah haram. Tetapi hukum dia adalah makruh kerana melihat hati perempuan ni nipis. Hati perempuan ni halus. Rata-rata lah. Rata-rata orang perempuan begitu. Maka ketika hati dia mudah tersentuh, takut pergi kubur, teringat, nangis. Akhirnya membawa kepada meratap kematian. Sebab itulah hukum dia adalah makruh. Waqilan kata qil tubah, diharuskan. Kerana melihat kepada perkataan Rasul, fazuruha, ziarahlah kubur. Hal tu bukan dikhusus kepada orang lelaki, bahkan merangkumi juga perempuan. Ini pandangan sebahagian daripada ulama. Baik. Ketika ziarah kubur, wa yusallimu zair, memberi salam oleh orang yang ziarah. Orang yang ziarah, dia bagi salam lah. Ucapan lagu mana? Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Dia kata lagu tu. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu wa yaqra'u wa yad'u, dan membacalah ia orang ziarah di sisi si mati, di sisi kubur akan Quran. Dia baca Al-Quran. Lepas tu dia berdoa wa yad'u, dan dia berdoa. Baik. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahrumu naqlul mayyiti ila baladin akhar. Haram memindahkan mayat kepada tempat yang lain. Jadi mayat ni mati pada satu tempat. Tiba-tiba kita pindah ke tempat yang lain untuk tanam mayat tersebut, hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah haram. Walaupun tidak berubah. Sebab dia? Sebab ia akan membawa kepada lambatnya proses pengebumian si mati. Dan dia akan terdedah kepada dicerobohi kehormatan si mati itu sendiri. Baik. Jadi hukum memindahkan mayat daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain, hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Baik. Melainkan kalau darurat ataupun ada hajat-hajat tertentu, itu masalah tu dikecualikanlah. Wa qila yukrahu illa an yakuna biqurbi Makkah awil Madinah. Dan kata qil makruh. Bukan haram, makruh. Sebab tidak ada dalil yang jelas yang mengharamkan perkara tersebut. Illa an yakuna biqurbi Makkah, melainkan kalau dekat dengan Mekah, awil Madinati, atau dekat dengan Madinah, atau Baitul Maqdis, ataupun Baitul Maqdis. Itu tak haram lah, ataupun tak makruh lah. Kerana tempat itu adalah tempat yang mulia. Katanya nassa alaihi Syafi'i, telah menas oleh Imam Syafi'i atas perkara ini, tidak makruh kalau dekat dengan Mekah. Baik. Wa nabshuhu ba'da dafnihi lin-naqli wa ghairihi haramun illa li darurah. Membongkarnya si mati dalam kubur selepas daripada ditanamkannya. Kerana an-naqli. Kerana an-naqli, untuk proses pemindahan. Bongkar untuk pemindahan, dan selain daripada pemindahan, bongkar balik kubur-kubur lama untuk pindah mayat, hukum dia adalah haram. Tak boleh. Nak bangunan situ, nak bangun apa? Dia tanah wakaf. Tak boleh. Illa li darurah, melainkan kerana darurah, kerana terpaksa. Darurah tak ada masalah lah. Kalau tidak darurah, tak boleh. Tidak darurah, tidak dibolehkan. Pelambak lagi tempat lain boleh buat bangunan, nak cara ke kubur tanah wakaf, itu tak boleh. Baik. Melainkan kalau dalam keadaan darurah. Baik. Lagu mana darurah? Bi andufina bila ghusl. Ditanam, dikebumikan dia tanpa mandi. Lepas tu, bila tahu tak mandi lagi, sedangkan mandi termasuk dalam fardu kifayah, maka kena bongkar semula selama mana tidak yakin dan tidak kuat sangkaan mayat saat itu telah pecah, telah berubah dah. Au fi ardin au thawbin maghsubain, ataupun dikebumikan dalam tanah, ataupun dikebumikan dalam pakaian kain kapang, maghsubain yang dirampas kedua-duanya. Au waqa'a fihi mal, ataupun jatuh di dalamnya kubur harta. Kita bongkar kerana nak cari kunci kereta. Kunci kereta baru beli, kereta Beza baru beli, contoh kita kata.
Tiba-tiba masa pergi ke bumi kan, jatuh kunci pas bawah tu. Naik-naik atas tak ada kunci. Oh jatuh, bunga ni keting tak dipadang pun. Bongkar balik kubur. Itu tak ada masalah. Sebab ada keperluan. Awaqa'a fihi man. Jatuh dalamnya harta. Audu fina li ghairil qiblah. Ataupun dikebumikan bagi selain daripada arah kiblat. Jadi ingat, tak arah kiblat dah. Tukar. Okey, gadis mudah. La li takfini fil asah. Tapi tidak. Kerana untuk mengkapangkan mengikut qaul yang asah. Kalau dah ingat nak kapang, maka tidak boleh dibongkarkan kembali. Katanya wa yusannu an yaqifa jama'atun ba'da dafnihi 'inda qabrihi sa'atan yas'aluna lahu at-tathbit. Dan disunatkan bahawa berdiri oleh sekumpulan selepas daripada dikebumikan si mati di sisi kuburnya. Sekejap, satu saat, satu tempoh masa sekejap. Yas'aluna lahu at-tathbit, memohon mereka itu untuk si mati akan tathbit, akan diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi soal munkar nakir. Kita doa kepada Allah agar Allah Taala bagi ketetapan. Kerana di sana ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebumikan, Rasul katakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit. Hadis riwayat oleh Imam Abu Dawud. Hendaklah kamu beristighfar untuk saudara kamu dan pohonlah untuknya akan ketetapan. Fa innahu al-an yus'al, kerana dia sekarang ni sedang disoal. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Baik, boleh. Duduk sekejap. Walijirani ahlihi tahyatu ta'amin yushbi'uhum yawmahum wa laylatahum. Dan sunat bagi jiran keluarganya, jiran tetangga, menyiapkan makanan yang mengenyanglah makanan akan mereka itu pada hari mereka itu dan malam mereka. Jadi mereka ditimpa musibah, keluarga si mati ditimpa musibah, maka biarlah jiran tetangga yang buat makanan kepada keluarga si mati. Bukan sebalik. Adalah si mati ditimpa musibah, keluarga si mati ditimpa musibah, keluarga si mati pula kena susah buat makanan kepada orang yang hadir. Baik. Jadi biarlah keluarga si mati yang jiran tetangga yang buat makanan kepada keluarga si mati. Tapi tidaklah salah pun kalau keluarga si mati nak buat makanan, tujuannya untuk bersedekah kepada orang lain dan diniatkan pada sedekah kepada si mati. Kerana bersedekah untuk si mati, sepakat ulama mengatakan sampai pahala kepada si mati. Baik. Makanan, menyiapkan makanan yang dapat mengenyanglah ia akan mereka itu pada hari dan malamnya. Wa yulahu alaihim fil akl, dan sunat juga yulah. Baik. Ataupun wa yulahu alaihim nadban, maksudnya wa yusannu an yulaha alaihim fil akl. Dia sunat bawa ilhah. Ilhah ni pujuk. Kabar semua beberapa kali kabar pujuk-pujuk. Alaihim ala ahli al-mayyit fil akli. Mai makan weh. Dia sebentar mai makan lagi, mai makan. Pujuk dia, ajak dia. Baik. Wa yahrumu tahyi'atuhu lin-naihat, dan haram menyediakan makanan untuk perempuan-perempuan yang meratap kematian. Orang pun hendak meratap kematian, hukum dia adalah haram. Tiba-tiba kita siapkan makanan untuk dia, maka hukum dia adalah haram. Sebab kita membantu dia dalam melakukan maksiat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Mohon maaf banyak di atas kekurangan. Semoga Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas
penyampaian talaki online kita pada malam ini. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya kalau masa sembelih ayam, apa-apa haiwan sembelihan, kepala haiwan tercabut masa gelepar tu, sah ke tak sembelih tu? Tapi orang putus lah. Okey, Waalaikumsalam untuk saudara Muhammad Imran berkenaan dengan soalan hak yang diajukan. Jadi dia melih binatang tu sampai ke putus kepala. Sah ke sembelihan tu, tapi masa gelepar haiwan sembelihan kepala haiwan tercabut masa gelepar tu, sah ke sembelihan tu? Baik, sembelihan sah. Kalau sembelihan ketika kalau dalam sembelih tu kepala cabut, tapi tak urat putus lah, sah, tak ada masalah, hukum dia sah. Apatah lagi kalau kita tidak sengaja. Cuma kalau sengaja hukum dia adalah makruh. Kalau tak sengaja, waktu dimaafkan, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Benda di Gunung Jerai ada ustaz kalau istighasah dengan ahli kubur, Ustaz. Di masalah istighasah tu kita kena tengok maksud dia benda istighasah. Kalau meminta kepada si mati sebagaimana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas hukum dia adalah salah. Tidak boleh, hukum dia adalah syirik. Kalau istighasah dengan makna tersebut, minta daripada si mati sebagaimana dan beranggapan bahawa si mati boleh memberi bekas sebagaimana Allah Ta'ala boleh memberi bekas, itu jelas hukum dia adalah haram, serta perkara tersebut adalah syirik. Tapi kalau bukan dengan maksud tersebut, maka ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas penyampaian talaki online kita pada malam ini. Dan insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan pula insyaAllah. Malam esok kita tangguh dulu. Pengajian dan insyaAllah kita akan sambung minggu hadapan insyaAllah. Jadi sebelum kita akhiri kuliah online kita pada malam ni, ada beberapa pengumuman. InsyaAllah minggu hadapan hari Khamis, Forum Perdana Ma'al Hijrah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Harun bin Isa dan juga Al-Fadil Ustaz Hamdi bin Harun, dan moderator oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Ayub insyaAllah, dan ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Ustaz Ridwan Hashim sebelah hari bulan hari Khamis di Masjid Bang Godona insyaAllah. Dan juga untuk makluman insyaAllah pada 18 dan juga 20 hari bulan